Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Aliyah binti Ahmad Hanif. Saya akan membentangkan tentang bagaimana saya mengaplikasikan model Azure di dalam pembelajaran dan pengajaran PDP saya. Dan saya dibimbing oleh Puan Amhani binti Jasan Ahpandi. Baik, sebelum tu kita lihat apa sebenarnya model Azure ni. Model Azure telah digubal oleh Heinrich, Molinda, Russell dan Smaldino pada tahun 1993. Model ini ialah sebuah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Dan model ini juga bertujuan untuk menyediakan panduan kepada guru untuk merancang dan mengendalikan pengajaran dengan menggunakan media. Dan ia berfokuskan kepada perancangan PDP di dalam situasi bilik darjah. Seterusnya, model Azure terdiri daripada 6 langkah. A, S, S, U, R, E. Mari kita lihat satu persatu langkahnya. Langkah pertama, A, iaitu Analyze Learner ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut analisis pelajar. Jadi, saya telah menganalisis pelajar saya. Saya telah memilih kelas 4 As-Salam dan saya telah menganalisis pelajar saya. Saya mendapati bahawa pelajar 4 As-Salam telah terbagi kepada 3 kumpulan. Pelajar yang sangat menguasai pelajaran. Yang kedua, pelajar yang sederhana menguasai pelajaran. Dan kumpulan yang ketiga ialah pelajar yang masih lemah untuk menguasai pelajaran. Dan pelajar 4 As-Salam saya terdiri daripada pelajar 4 As-Salam terdiri daripada 13 orang murid perempuan dan 14 orang murid lelaki. Dan kesemua mereka berumur 10 tahun. Langkah kedua iaitu State Learning Objective ataupun nyatakan objektif pembelajaran. Terdapat 3 objektif yang saya ingin capai. Yang pertama, objektif dari segi kognitif. Di akhir pembelajaran, murid dapat menyenaraikan rukun tayamum. Dari aspek efektif, di akhir pembelajaran, murid dapat menunjukkan sikap bekerjasama dalam aktiviti berkumpulan, game tayamum. Dan objektif yang ketiga dari aspek psikomotor, di akhir pembelajaran, murid dapat mensimulasikan tata cara tayamum. Dan langkah ketiga iaitu Select Media and Material, iaitu memilih media dan bahan PDP. Saya akan menggunakan media berbentuk slide, video, tayangan, komputer dan juga multimedia. Manakala bahan saya menggunakan buku teks, nota dan juga latihan. Baik, ini adalah contoh ya. Di belakang ini ialah contoh media yang telah saya hasilkan. Nah, yang suci. Ya, ini ialah video tata cara bertayamum. Seterusnya, nipiskan debu pada kedua-dua tapak tangan dengan tepuk. Yang seterusnya, saya menggunakan juga media slide. Ini ialah slide animasi, slide yang bergerak untuk menerangkan syarat-syarat tayamum kepada anak murid saya. Kita pergi ke langkah seterusnya, iaitu langkah keempat. U, Utilize Media and Material. Menggunakan media dan bahan PDP. Baik, sekarang saya menggunakan media dan bahan-bahan yang telah saya pilih tadi dan yang telah saya recreate semula untuk kegunaan di dalam PDP saya. Sebab mana yang boleh nampak di belakang ini, saya telah menggunakan poster yang bergerak, poster animasi untuk langkah 1 di dalam PDP saya. Dan saya juga menggunakan slide PowerPoint sebagai aktiviti di dalam langkah 1. Kemudian saya menggunakan juga video untuk langkah 2. Baik, langkah seterusnya, langkah kelima, R, Require Learner Participation. Pelibatan murid dalam pembelajaran. Baik, saya telah melibatkan murid di dalam PDP. Seperti mana contoh yang di belakang ini, saya meminta murid-murid untuk menjawab kuis, Kahoot semasa set induksi. Kemudian di langkah 1, saya meminta murid-murid untuk menjawab kuis melalui slide PowerPoint yang telah saya sediakan. Okey, langkah seterusnya ialah langkah yang terakhir, langkah yang ke-6 iaitu evaluation.
ataupun review, iaitu penilaian atau semak sebelum bahan. Saya telah menyediakan beberapa latihan untuk mengetahui tahap penguasaan murid terhadap PDP yang telah dijalankan. Saya telah menggunakan quiz online, iaitu aplikasi Kahoot dan juga Quizizz, dan melalui markah daripada latihan-latihan ini akan membantu saya untuk mengetahui sama ada bahan-bahan media yang saya telah pilih sesuai dan berkesan atau tidak untuk PDP saya. Dengan itu, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.